Aksi sukan malam ini dimulakan dengan pelumba berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang meraih pingat gangsa acara kirin kategori lelaki elit pada kejohanan berbasikal trek dunia UCI 2015 di Velodrome Saint-Quentin-en-Yvelines, Perancis. Pelumba berusia 27 tahun itu menerima saingan sengit daripada penyandang juara François Purvis dari Perancis dan Edward Dawkins dari New Zealand ketika menuju ke garisan penamat. Acara itu dimenangi Purvis dan pingat perak menjadi milik Dawkins. Pada peringkat kelayakan, Muhammad Azizul Hasni memenangi pusingan ketiga untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Walaupun menamatkan saingan di tempat ketiga dalam saingan kedua peringkat separuh akhir, di belakang Dawkins dan Purvis, Muhammad Azizul Hasni berjaya merealisasikan impiannya untuk beraksi di peringkat akhir. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi seorang lagi pelumba negara Josiah Eng selepas gagal menempatkan diri dalam kelompok terbaik peringkat kelayakan dan pusingan repage. Secara keseluruhan, Josiah menamatkan saingan di tempat ke-21 bersama-sama Francesco Cesi daripada Itali, Kazunari Watanabe daripada Jepun dan Matthew Baranowski daripada Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Josiah mengumumkan persaraannya selepas beraksi pada kejohanan berbasikal trek dunia UCI 2015. Dan ini pula isu babitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Tunku Ismail Sultan Ibrahim meletakkan jawatan sebagai penasihat persatuan itu tidak sampai setahun selepas dilantik pada Oktober tahun lalu. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ itu melepaskan jawatan tersebut dengan alasan tidak mahu menjadi sebahagian daripada organisasi yang tidak adil dan profesional. Pengumuman itu dilakukan menerusi akaun Facebook Johor Southern Tigers. Dipercayai beliau membuat keputusan itu kerana tidak berpuas hati dengan FAM yang tidak meluluskan permohonan Johor Darul Takzim JDT untuk meminda tarikh perlawanan dengan Selangor dan Sarawak manakala permintaan Pahang diluluskan. Tunku Ismail dalam kenyataannya juga bagaimanapun mengharapkan bahawa suatu hari nanti Persatuan Bola Sepak diuruskan oleh mereka yang profesional selain mengimpikan penyokong tempatan lebih bertamadun dalam menyokong pasukan masing-masing dan tidak berbalah sesama sendiri. Sementara itu, Tunku Ismail menuntut agar FAM bersikap lebih adil kepada Persatuan Bola Sepak Negeri dan klub dalam semua perkara termasuk isu penundaan perlawanan. Sebelum ini, Persatuan Bola Sepak Selangor FAS menolak permintaan PBNJ untuk meminda aksi pertemuan kedua-dua pasukan itu atas alasan cuti perayaan Tahun Baru Cina dan kesukaran mendapatkan petugas keselamatan pada hari perlawanan tersebut. PBNJ mengemukakan permohonan tersebut kerana mahu mendapat masa yang mencukupi beraksi di Piala AFC pada Selasa depan bertemu klub India East Bengal. Beralih ke arena antarabangsa, Chelsea menggantung 3 penyokongnya daripada menyaksikan perlawanan di Stamford Bridge sebagai sebahagian siasatan klub Inggeris itu. Berhubung insiden perkauman di stesen komuter Metro Paris, seorang pengguna pengangkutan awam kulit hitam dilihat ditolak keluar daripada komuter oleh sekumpulan peminat Chelsea yang membuat kunjungan ke Parc des Princes bagi menyaksikan perlawanan Liga Juara-Juara Eropah menentang Paris Saint-Germain. Sorakan kami bersikap perkauman dan itulah cara yang kami suka. Dengan jelas dapat didengar daripada peminat Chelsea itu yang berjaya dirakam video di stesen komuter Metro Richelieu Drouot. Chelsea kemudian membalas kritikan antarabangsa yang mengutuk insiden itu dengan mengumumkan sudah mengenal pasti 3 penyokongnya dan sudah pun menggantung mereka sementara menunggu siasatan lanjut. Tindakan pantas itu adalah bagi menghalang mereka daripada menghadiri perlawanan Liga Perdana Inggeris menentang Burnley Sabtu ini di Stamford Bridge selain melabel perlawanan itu sebagai permainan untuk kesaksamaan. Tindakan memalukan penyokong Chelsea itu mendapat kritikan Perdana Menteri Britain David Cameron, Presiden FIFA Sepp Blatter dan kumpulan anti perkauman dalam bola sepak di Eropah serta Kick It Out. Pemain kulit hitam pertama Chelsea, Paul Cannavale berkata beliau malu dengan insiden terbabit. Pendakwa raya di Paris sebelum ini mengesahkan mangsa yang dikenali menerusi laporan media sebagai Soliman S, 33 tahun, sudah membuat aduan rasmi.
Pihak berkuasa Perancis ketika ini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa di British dan siapa saja yang disabit bersalah dengan keganasan perkauman dalam pengangkutan awam boleh berdepan hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda RM185,372. Beralih ke Liga Eropah, Mario Balotelli memberikan kemenangan buat pasukannya pada lewat perlawanan ketika menentang Besiktas di Anfield pada perlawanan pertama peringkat 32 terakhir. Dengan baki masa kurang 10 minit, Jordan Ibe dijatuhkan dalam kotak penalti sekaligus memberikan peluang kepada Liverpool untuk memecah keputusan yang terikat seri tanpa jaringan. Ketiadaan Steven Gerrard yang biasanya mengambil sepakan penalti menyebabkan berlakunya sedikit kekeliruan tentang siapa yang akan melakukannya. Namun Balotelli lantas mengambil bola dan meletakkan di tempat sepatutnya untuk sepakan penalti disempurnakan. Daniel Sturridge kelihatan tidak gembira. Begitu juga ketua pasukan Jordan Henderson. Tetapi Balotelli mengabaikan mereka dan dengan tenang menyumbat masuk gol kemenangan. Keputusan ini bermakna Liverpool kini sedang mendahului dan akan bermain dalam perlawanan kedua di Turki Khamis depan. Semoga paparan kami memberi informasi kepada anda untuk menjadi warga yang berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Diati Zaidi. Dan saya Syafiq Zulkifli. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.